أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara dan saudara sekalian, pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran yang tidak terhingga banyaknya di atas segala limpahan nikmatnya dan rahmatnya pada kita semua, khususnya nikmat Islam yang kita miliki ini. Ayat yang ke-9 yang kita belajar ini masih lagi dalam surah ini membicarakan soal apa tu? Soal bercakap secara berbisik-bisik atau bercakap secara rahsia. Jadi an-najwa ni sama ada berkecek tu orang panggil apa? Secara ramai-ramai ataupun tidak ramai, tapi benda tu dalam bentuk rahsia. Dalam bentuk rahsia atau dalam bentuk senyap-senyap. Sama ada dia berkecek itu 2 orang ke, 3 orang ke, ramai ke. Kalau benda tu dibuat dalam bentuk rahsia, dibuat dalam bentuk sosis-sosis atau bisik-bisik di mana orang lain tak tahu, itu dipanggil najwa. Itu dipanggil najwa, no? Jadi kita dalam Islam ni kita dilarang apabila kita duduk 3 orang paling kurang. Kalau kita bertiga misalnya, maka dilarang kita ni bisik atau berkecek senyap-senyap dengan 2 orang ni, sedangkan hak seorang lagi tu tertanya-tanya, dia berkecek berapa ni rasio 2 orang ni, sedangkan kita bertiga. Jadi hak seorang lagi tu diketepikan, dia kecek dengan 2 orang ni lah. Jadi dia seorang lagi hak tak terlibat tu berasa duka cita lah. Banyaklah duka citanya. Nombor 1, dia bimbang ada berkecek hak dia, tu dia berkecek hak berapa tak tahu ni. Dia timbul tanda-tanya, dia boleh mengguruskan hati, atau boleh menimbulkan waswah, atau boleh menimbulkan renggang dengan orang hak bisik dengan 2 orang lagi tu, atau menimbulkan tanda tanya. Jadi Allah Ta'ala tak suka lagu tu. Kalau kita bertiga, tak boleh kita bisik depan hak seorang lagi tu. Kita bisik dengan seorang ni, dengan hak seorang lagi tu tertanya-tanya, tak tahu apa nama. Jadi kalau kita bertiga nak kecek bertiga-tiga lah. Jangan duduk ke tepi seorang lagi tu. Ataupun kita kalau hak rahsia agak, tak usah kecek depan dia, kita buat majlis lain atau kita tempat lain semula ke kau tu. Tapi kalau kita bertiga, kita kecek 2 tu je dengan mengedepikan seorang lagi, itu dia panggil najwa. Tidak dibenarkan, tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala seru dengan semangat keimanan. Dia tidak seru dengan semangat kebangsaan, tak seru dengan semangat-semangat lain. Sebab semangat-semangat lain tu tak pakai kerja belakang. Yang pakai kerja hanyalah semangat keimanan. Kita bersatu dan kita apa-apa mestilah berdasar kepada iman. Tak boleh berdasar kepada yang lain. Allah Ta'ala seru pun seru atas dasar iman, bukan atas dasar bangsa, atas dasar puak, atas dasar kauman. Tidak. Atas dasar iman. Wahai orang-orang beriman. Dan orang beriman lah orang yang boleh diharap, orang harapan Allah, dan orang yang menguatkuasakan hukum-hukum Allah dan perintah Allah. Orang beriman lah boleh harapnya. Kalau orang tak beriman, suruh berapa pun dia tak ingat. Royak berapa pun dia tak dengar.
sebab dia tak beriman sangat, tak percaya sangat. Sebab tu Allah Ta'ala tuju pada orang yang beriman, yang benar-benar beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza tanajaitum, idza mana apabila kamu tanajaitum, berbisik-bisik sesama sendiri. Bisik ni maksudnya berkecek dengan rahsia. Berkecek kohor dengan rahsia. Jangan kamu buat supaya puak-puak jahil dari kalangan Yahudi dan juga puak-puak munafikin. Orang Yahudi munafikin ni dia senantiasa bisik sama. Bisik sana, bisik sini, mesyuarat sulit sana, mesyuarat sulit sini, untuk menentang Islam dan untuk menimbulkan was-was di kalangan orang Islam dan juga untuk perancangan jahat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benarlah dia bisik sana, bisik sama-sama puak dia. Hatta depan orang Islam pun dia bisik juga. Ini perangai Yahudi dan juga perangai munafikin, lagu itulah perangai dia. Tapi kamu wahai orang beriman, jangan kamu bisik. Pada tatana jauh, maka jangan kamu berbisik-bisik. Apabila kamu bisik sesama sendiri, kalau nak perlu benda tu benda rahsia, kena bisik. Kalau benda tu benda rahsia, kena rakyat secara senyap-senyap ya, kena bisik. Tapi bisik tu pada tatana jauh, janganlah kamu berbisik-bisik berkenaan dengan bil ismi, bisik ataupun buat mesyuarat rahsia, buat perkata sulit untuk buat benda-benda dosa. Bisik nak pergi golok misalnya dalam mesyuarat hamba di minggu hari Isnin lalu, ialah masalah ramai orang-orang sebelah Malaysia ni hidup berapa nama golok tak tahulah. Ada dua hotel besar, Marina Hotel satu, Genting Hotel satu, penuh popok dengan apa nama tu, orang-orang balik Malaysia ni pergi balik sana. Sebab Kelantan ni tak ada barang kan, kelak malam pun tak ada, minum arak pun tak ada, berapa tak ada, hiburan malam pun tak ada. Jadi pakat honga gilik sana. Dia punya berapa nama tu, jemurai aku pengkalaharan ni. Jadi kita duk bicara dengan immigration, dengan polis, dengan tentera dan sebagainya. Ke mana nak selesai masalah ni? Sebab ramai mana duk bisik-bisik nak pergi golok. Mana? Sebab sana banyak hidangan-hidangan ism. Hidangan al-ismu tu banyak, dengan betinonya, dengan araknya, kelak malamnya, segala macamnya ada berlaku sana. Jadi tak boleh nak bisik-bisik nak buat benda jahat ni. Bisik nak pergi golok ke, atau bisik nak buat benda-benda jahat ke, tak boleh. Jadi kalau kalau bisik pun tak boleh, kalau benda dosa ni apatah lagi nyata-nyata. Tak. Kecek bisik benda nak buat jahat ni, bisik-bisik pun tak boleh, apatah lagi kita nak buat terai-terai, nak pergi padah nak buat tu, nak buat tak boleh. Atau nak kecek terai-terai tak boleh. Jadi tak boleh kita bisik berkenaan dengan benda yang berdosa, benda haram. Wal udwan, dan juga bisik kerana permusuhan. Bisik tu kerana nak gibah orang, kau nak gocoh orang, kau nak curi hak orang ke, nak khianat kat orang ke, menceroboh hak orang ke, jangan. Bisik pun tak boleh, terai-terai lagi tak boleh. Wa maksiatir rasul, dan jangan pula kamu bisik tu kerana nak deraka pada Rasulullah. Bisik tu kerana nak menyusahkan Rasulullah atau nak menyalahi perintah Rasulullah. Rasul-rasul ni ialah pimpinan umat. Rasul-rasul ni pimpinan umat. Jadi tak boleh kita nak bisik untuk nak khianat ke pemimpin, nak buat jahat ke pemimpin, atau nak menyalahi perintah pemimpin. Sebab Nabi Muhammad ni qaidul ummah, pemimpin ummah dan penyelamat ummah daripada kesesatan. Jadi apabila pemimpin jenis lagu ni, ramai orang tak suka. Tak gitu kan? Pemimpin seperti Rasulullah ni ramai orang tak suka. Jadi ramai lah duk kecek sosis-sosis, orang duk turut dia, berat benar kita. Jadi samalah juga zaman tak ada Rasulullah ni, dia panggil pemimpin, pewaris Nabi, pewaris Rasulullah. Siapa dia? Ialah di kalangan ulama.
Ulama ni pun merupakan orang yang mewarisi kepimpinan Rasulullah SAW. Tak boleh kita nak bisik, nak khianat ke dia. Apatah lagi terang-terang nak menetai dia, tak boleh. Tak boleh. Nak kata huduh ke apa, tak boleh. Zaman kita ni bukan setakat bisik nak kata ke ulama ni, terang-terang lah. Dia kata kan, siapa hak ceramah tu dia kata, dia kata ulama ni duk jamu pengikut-pengikut dia dengan air seluar dalam. Dia kata ni Aziz ni duk makan air seluar dalam ke puak-puak dia. Siapa tu jadi bengong habis. Yang pertama bohong, belawak tu semua ada satu dosa besar yang dilaknat oleh Allah. Yang kedua menipu orang. Menipu sebab benda tu tak betul. Dan yang ketiga menyakiti pimpinan. Menyakiti pimpinan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris Nabi. Tak boleh. Wa tanajau bil birri wat taqwa. Dah hendaklah kamu kalau nak bisik juga, nak berunding secara sulit, akan tak buat mesyuarat sulit ke apa sebagainya, maka watanau jauh hendaklah kamu apa nama tu berbisiklah bil birri untuk buat kebajikan dan untuk bertakwa kepada Allah. Tu tak apa. Nak bisik dua orang ke, tiga orang ke, ataupun nak buat mesyuarat sulit senyap-senyap tak ada sebuah tahu ke, asal ketajuk tu al birri wat taqwa, tak apa. Jadi maksudnya buat kebajikan dengan senyap-senyap ni sebenarnya lebih baik daripada duk gagah-gagah. Kita buat bisik-bisik senyap-senyap tak usah duk gagah-gagah. Itu lebih baik. Kita buat mesyuarat senyap-senyap, bisik senyap-senyap untuk buat kebajikan, tolong orang miskin ke, anak yatim ke, tolong orang susah ke, bantu pelajar-pelajar ke, bantu kerja-kerja Islam ke. Dia buat tu pula dengan penuh takwa kepada Allah Ta'ala. Tak ada nak cari keredaan manusia, tak ada nak suruh orang tahu ke, nak suruh puji, tak ada. Bisik lagu tu lah kalau nak bisik pun. Kalau nak buat senyap-senyap pun buat lagu tu lah. Jangan dia buat macam puak-puak munafikin. Dia puak-puak Yahudi ni duk bisik semua puak-puak dia. Dia duk rancang secara senyap-senyap. Nombor satu duk rancang nak buat benda jahat, dan dia lagi nak buat permusuhan dengan orang Islam. Dan yang tiganya nak menyakiti pimpinan umat Islam, itu Nabi sendiri. Orang yang bisik yang buat perkataan sulit ni sebenarnya itu perangai Yahudi dan perangai munafikin sebenarnya, bukan perangai orang Islam. Wattaqullah, dan adalah kamu semua tetap bertakwa kepada Allah. Mana kamu kena jaga molek hubungan dengan Allah Ta'ala ni. Takwa ni mana kita jaga hubungan kita dengan Allah, biar jangan Allah Ta'ala marah. Supaya kita jaga bertakwa dengan manusia lah. Lagu mana kita bertakwa dengan manusia? Kita jaga takut dia kecil hati, takut dia luka, takut dia terasa hati. Banyak kan? Banyak kita duk beringat takut orang tu orang ni kan? Itu takwa dengan manusia. Pasal nak jaga hubungan kita dengan dia tu, dengan jiran ke, dengan siapa ke, takut dia kata gini-gini ke kan? Tak boleh lah, kena jaga hubungan. Itu dipanggil takwa dengan sesama manusia. Tak? Takwa dengan Allah lebih pada tu lagi, kita kena jaganya. Tak gitu kan? Kalau misalnya orang jemput kita, jiran kita jemput kita pergi makan rumah dia, tak segamuk, tak pergi. Tak boleh, kita kena jaga hubungan kita dengan dia. Lama kan dia terasa hati kita. Mana banyak benda kita ambil kira. Itu takwa. Maka kita pergi juga, kerana kita nak jaga hubungan itu. Itu takwa dengan manusia. Hak dengan Allah Ta'ala ni serupa je. Kalau bunyi bel tu seruan, dia panggil dia daripada Allah. Hayya ala salah, marilah semaya. Jadi kita kena bertakwa, kena tak boleh kena pergi malu ke Tuhan. Lama kan dia terasa hati kita kan, kita tak hormat ke dia, dia panggil kita mau kita tak pergi. Itu pun dia panggil takwa. Takwa dengan Allah kan panggil.
Kita ambil kira Allah ni begini, apa hubungan kita dengan Allah. Allah dengan kita ni kena guana. Dan lagu mana kita dengan Allah ni kalau punah hubungan, rosak hubungan, kalau terasa, kalau Allah Ta'ala tu terasa hati kita. Jadi kita jaga bagi itu juga dipanggil taqwa, tapi dalam hubungan dengan Allah. Pendek kata takwa ni jaga supaya tidak rosak, tidak punah, itu dipanggil takwa. Wattaqullah, bertakwalah kamu pada Allah, artinya kena jaga hubungan kamu dengan Allah supaya Allah Ta'ala jangan marah. Jangan marah. Allah yang mana? Allah ni mustahak sangat, sebab dialah segala-galanya. Allah alladzi ilaihi tuhsyarun. Allah yang mana yang hanya kepadanya. Ilaihi tuhsyarun, dia memberi makna hanya kepadanya. Tuhsyarun, kamu sekalian akan dihimpunkan. Bila tu? Pada hari kiamat. Himpun untuk apa? Untuk dihisab dan menerima balasan. Maknanya kita ni ikut mana-mana pun tak boleh lari. Kita kena ikut dia punya jadual yang telah ditetapkan oleh Allah. Salah satu agenda besar Allah Ta'ala nya manusia ni, apabila sudah kiamat nanti, semua tu hewat turun semula ruh daripada langit, dipasang dengan jasad dalam bumi. Ruh ni dipisah kan, masa mati tu ruh dipisah, dia naik ke langit. Dia punya jasad duduk di kubur. Apabila sampai di hari satu masa nanti tu hewat turun, roh tu masuk dalam kubur, masuk dalam jasad masing-masing semula, dikahwinkan semula. Zuwijat ni dipasang semula di antara roh dengan jasad dalam kubur. Kalau dulu roh dengan jasad dipasang dalam perut ibu. Dulu Tuhan buat jasad dalam perut ibu. Mari roh di alam tinggi dipasang dalam perut ibu, maka jadilah manusia. Tak gitu kemudian dipisah semula selepas mati. Setelah besar, tua, berapa begini, dipisah semula. Jasad dia letak kubur, tanah kubur, hancur lebur di kubur. Roh dia buat naik ke langit, disimpan satu tempat yang tinggi. Apabila kiamat nanti, kiamat diisytiharkan, wisir kiamat disiup, menandakan kiamat sudah bermula. Maka roh daripada alam tinggi, tempat tinggi itu mari semula cari kubur masing-masing, cari jasad masing-masing, digabungkan semula, dipasang semula, hidup semula. Dan kamu semua tak boleh lari dah, kena pergi kepada mahsyar. Mahsyar itulah mana tempat berhimpun. Kita dah berdoa tiap-tiap minggu tu kan, supaya kita selamat daripada mahsyar, duduk di bawah teduh naungan Al-Quran, naungan sedekah-sedekah kita. Sebab di akhirat esok tak ada tempat teduh dah, kecuali tempat teduhnya Quran yang kita duk baca ni, sedekah yang kita duk sedekah selama ni, Tuhan kumpul jadi teduh. Selagi ialah di bawah bayangan Arash, Allah Ta'ala Arash. Jadi ke mana-mana kita ni tak boleh lari. Akan tuhsyarun alladzi ilaihi tuhsyarun, kamu semua akan dikumpul daripada mahsyar. Mahsyar tempat manusia Allah Ta'ala kumpul. Start pada Nabi Adam dulu, sampailah manusia terakhir mati, dikumpul setepak tu, ya Allah. Entah berapa bilion, trilion manusia, zilion manusia, tak tahulah. Dikumpul setepak, dah tak boleh lari dah. Nak lari ke mana? Nak lari Singapura? Atau nak lari ke Eropah, hancur lebuh habis dah. Semuanya kena pakat pergi kepada mahsyar belakang. Gitu. Jadi tindakan mengumpul manusia daripada mahsyar tu dengan kuasa Allah Ta'ala, itu dipanggil tuhsyarun. Kamu tak boleh lari ke lain dah, kena pergi kepada mahsyar. Pergi buat apa nama? Untuk dihisab di mahkamah Allah Ta'ala. Lepas pada hisab tu akan diberi balasan atas segala apa yang kamu buat, termasuklah kerjaan kamu, hak kamu buat secara nyata-nyata, hak kamu kecek secara nyata-nyata, hak kamu buat dan hak kamu duk buat dan duk kecek secara senyap-senyap. Semua Tuhan balas belaka. Ada balasan, tidak free dah. Semua kerjaan kita ni tidak free. Sama ada kerjaan itu dibuat dengan hati, dibuat dengan fikiran, dibuat dengan mulut, dibuat dengan mata, telinga, kaki, tangan, semua sekali ni akan dihisab dan akan diberi balasan mengikut ketetapan Allah. Hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni makruh, hak ni harus, hak ni haram. 5 hukum tak? Seluruh amalan kita ni start daripada akhir balik sampai mati,
Nah, hak jenis buat secara senyap, secara an-najwa ke, secara terang-terang ke, semua akan dikumpul di daftar mengikut 5 hukum. 5 hukum. Nah, wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kecek lagu ni wajib direkod sebagai wajib. Kecek lagu ni sunat, kecek lagu ni harus, kecek lagu ni makruh, kecek lagu ni haram. 5 hukum itulah, tak kira siapa. Nah, semua kerjaan kita dikumpul dengan 5 hukum itu. Termasuklah hak kita buat secara senyap-senyap yang dipanggil najwa ni. Dia tak boleh lagi. Tak ada satu amalan dan tak ada satu kerjaan, sekecil mana pun kerjaan yang terlepas daripada daftar Allah Ta'ala, tak ada. Semua di daftar belakang. Jadi kalau orang faham barang ni kan, maka dia bertakwa, dia berjaga-jagalah hidup dia tu supaya apa yang dia lapor tu semuanya hak standard, status wajib, status sunat. Hak haram makruh tak sama sekali. Nah, kalau terlibat juga ditaubat cepat-cepat, dihapus cepat-cepat untuk tak dibatalkan rekod tu, dibuat cepat-cepat dengan menggunakan bertaubat istighfar kepada Allah. Nah, sebab malaikat ni apabila berlaku satu kesalahan, sebelum dia nak gezek, nak muktamadkan dia punya kesalahan yang dibuat tu, dia diberi beberapa jam kepada kita untuk bertaubat. Tak tulis lagi, mana tak gezek lagi ataupun tak muktamadkan lagi dia punya laporan tu. Tapi kalau setelah beberapa jam kita tak istighfar dan tidak bertaubat, kekallah dia. Tu cepat-cepatlah kita kena, kalau berasa ada silap cepat-cepat istighfar, dan kalau boleh istighfar taubat ni kena duk sebut sama, supaya takut kita buat benda-benda hak tak khabar benda tu. Innaman najwa, sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan ni, nak buat terang-terang takut orang kata, nak buat terang-terang takut ke polis, atau takut kepada orang kampung, takut kepada macam-macam lah. Kalau terang-terang tak, kalau buat pakatan secara terang-terang, kalau orang tahu, berat ni. Nah, maka bisiklah puak-puak dia secara senyap-senyap nak buat jahat. Sebenarnya buat jahat secara senyap-senyap, dengan pakatan jahat, dengan buat perancangan bisik-bisik ni untuk buat jahat tu, sebenarnya siapa dia tokelnya? Dia ada tokel belakang. Tokel dia nya syaitan. Sama ada an-najwa ni dalam bentuk buat senyap-senyap, dalam bentuk dekat nak curah. Ada di jalan dekat dengan Tanjung Mas 2-3 malam lepas, ada satu puak sekumpulan manusia bermotor 2-30 orang. Lalu marilah kumpulan ni berhenti tepat satu signboard yang menggunakan besi aluminium. Signboard tu besinya menggunakan besi aluminium. Maka ada sebahagian daripada puak dia tu gaji kau ambil besi aluminium hok jadi signboard, perubuh ambil awak lagi senyap-senyap. Apa sebab orang tidur belakang dah? Betul lah, jaga satu bangunan tu. Kamu tanya dia ayat kamu, dia kata apa tak tegur? Tak boleh tegur, dia ramai berdoa. Ni pukul 4, pukul 5 pagi. Itu pun jenis an-najwa juga tu, buat senyap-senyap tengah orang tidur. Tak berani nak tegur, jaga sebelah ni tak berani nak tegur pasal puak dia ramai berdoa. Hingga siapa signboard besar je guna besi aluminium tu tumbang, dia pakat awak lari buat dia. Nak kata apa? Sebenarnya ini semua adalah tokel dia syaitan. Hak bisik buat pakatan jahat senyap-senyap ni, terutama dia maksud orang pakat tidur belakang dah. Maka pakatlah puak-puak dia secara bisik-bisik senyap-senyap, pergi curi gua tu, curi gua ni, curi tu, curi ni, setelah dia bisik. Sebenarnya syaitan lah jadi pemimpin dia.
Jenis mesyuarat sulit-sulit ni pun syaitan juga jadi pemimpin. Kalau mesyuarat tu untuk nak buat jahat. Liyahzunal ladzina amanu, sesungguhnya perbuatan berbisik-bisik dengan kejahatan itu ialah minasyaitan, daripada hasutan syaitan, daripada pimpinan syaitan, daripada anjuran syaitan. Untuk liyahzunal ladzina amanu, untuk menjadikan orang yang beriman itu liyahzun, mana mendukacitakan, untuk mendukacitakan orang beriman. Supaya orang beriman ni berdukacita dan bimbang, takut, dia mau bisik harga apa ni, dia mau mesyuarat sulit harga apa ni. Jadi orang mukmin pun berasa naik bimbang, naik gobar, naik macam-macam lah perasaan. Memang salah satu kerja syaitan ni, sama ada syaitan jin ke syaitan manusia ke, dia memang nak suruh hati orang mukmin ni dukacita. Sebab dia duk berdeki semua kan. Orang berdeki ni memang dia suka benar kalau orang susah hati. Punya tanya orang susah hati, dia suka. Punya tanya orang suka hati, dia duka cita. Itu perangai orang berdeki. Tapi Tuhan jawab, walaysa bidarrihim syai'a, sedangkan bisikan itu tidak akan membahayakan. Walaysa bidarrihim, bisikan mesyuarat sulit ke berapa tu, buatlah perancangan sulit ke, tidak memperbahayakan mereka. Syai'an sikit pun tidak bahaya. Mana dia tak ada kuasa mutlak. Tak ada kuasa mutlak dia boleh buat apa hak dia buat keputusan tu, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Ni kita bilang takut bagi hak dia nak buat tu Tuhan izin. Tuhan izin tu kerana dosa kita ke, kerana silap kita ke, ataupun kerana Tuhan nak uji kita ke, ataupun sebagainya. Tuhan izin bagai tu, maka berlaku. Apabila berlaku, beratlah kitanya. Tapi pada dasarnya kalau Tuhan tak izin, tak mungkin berlaku. Buatlah perancangan jahat setara mana pun. Buatlah perancangan jahat setara mana pun, dalam bentuk, kalau pilihan raya ke, undi palsu ke, undi hatu ke, berapa ke, nak suruh kalah orang mukmin ni. Tuhan kata, buatlah perancangan jahat setara mana pun, tidak akan memperbahayakan kecuali dengan izin Allah. Supaya dengan Husni Mubarak dululah, dia buat perancangan jahat ni lama, puluh-puluh tahun. Sebab tu dia benar dalam pilihan raya 90% sama undi. Hasil daripada najwa yang mereka tu buat, yang dianjuk oleh syaitan. Jadi orang mukmin di Mesir tu senantiasa susah hati sama. Kena igak, kena tangkap, kena bunuh. Itu dalam konteks negeri Mesir. Kena tipu, kena ugu. Duduk dalam keadaan duka cita, duduk dalam keadaan takut semua. Siapalah Allah Ta'ala bagi kekuatan kepada orang mukmin, boleh menjatuh rejim yang sangat zalim itu. Tapi pada dasarnya mereka tidak boleh berbuat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Oleh kerana tu, nak berdepan dengan orang jahat ni, orang-orang yang dipimpin oleh syaitan ni, kita kena guna kuasa Allah. Kuasa kita tak mampu. Sebab tu Tuhan kata, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah jualah. Hanya kepada Allah jualah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Hanya bertawakal ni mana hanya, jangan banyak tempat tawakal. Tawakal ni kena hanya kepada Allah yang kita kena serah urusan kita kepada Allah. Kita berusaha, kita buat tu, kita berani, lepas tu serah kepada Allah Ta'ala. Nampak? Itu saja. Kita boleh bantah, boleh itu, boleh ini, buat macam usaha mengikut peraturan, mengikut undang-undang. Lepas pada tu serah kepada Allah. Hak bagi hak kita tak mampu tu, serah kepada Allah. Begitulah kaedah dalam apa hal sekalipun. Itulah kaedah. Sebab ayat ni memberi orang panggil apa, pengertian-pengertian dasar, supaya kita hidup ni berdasar kepada Allah. Dasar Allah Ta'ala ni, segala apa yang berbahaya atas dunia ni tak mungkin berlaku
kecuali dengan izin Allah. Jadi peranan kita nombor satu, kena minta kepada Allah Ta'ala, jangan izin ke dia, jangan izin. Tu kita lah peranan kita dengan Tuhan. Kita pula kena bisik balik dengan Allah, bisik balik dengan Allah, bernajwa, bermunajat dengan Allah di waktu malam ke, atau di waktu-waktu yang mustajab doa. Tempat-tempat mustajab doa tu bermunajat kita. Bermunajat ni mana bisik lah. Kalau musuh-musuh Islam tu bisik sama-sama mereka, bisik dengan anjuran syaitan-syaitan mereka, kita kena bisik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bermunajat. Munajat ni mana bisik lah, kecek senyap-senyap. Apa nama tu? Dia bagi rahsia ni, kita benda besar ni dia panggil apa? Slow talk kan? Slow talk ni bahasa Inggeris kan? Slow talk ni mana kecek senyap-senyap, bisik kita. Kita dengan Allah pun kena buat slow talk juga. Bangun malam, berapa semua tempat-tempat mustajab doa. Amun ayat sama dah kan? Doa silahul mukmin. Doa ni senjata orang mukmin. Dan senjata doa ni tak kena pakai lesen. Sikit lagi tak tahulah. Setakat lan ni, senjata yang bernama doa ni, polis tak marah. Tak gitu kan? Polis tak marah. Kalau kita bawa doa ke, kita pergi berdoa ke, guna doa di mana-mana ke, setakat ni polis tak marah, walaupun dia senjata. Sikit lagi tak tahulah. Takut sikit-sikit lagi kalau nak buat berdoa, nak sembahyang hajat, oleh kerana benda ada senjata, kena minta lesen, permit dengan polis. Tak tahulah sikit lagi. Tapi setakat ni belum lagi kan? Senjata kat ingin lagu ni tak apa. Sebab tu mudah besar tempat-tempat mustajab doa ni mana? Ada beberapa tempat. Pertama dalam sujud. Itu tempat mustajab doa. Tolong ingat molek ni. Dalam sujud ni Nabi kata inna aqraba ma yakun bainal 'abdi wa rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat di antara hamba dengan Tuhannya ialah semasa dalam sujud. Sujud semaya fardu ke, sujud semaya sunat ke, sujud semaya hajat ke. Apabila kita tak nak berdekat dengan Tuhan, kena sujud dengan semaya. Apabila kita dekat dengan Allah Ta'ala, bermunajatlah kita, bisiklah kita dengan Allah Ta'ala dalam doa kita, melalui doa kita. Itu senjata kita. Yang kedua, tempat mustajab doa ni sebelum wisalah. Lepas pada kita baca tahiyat akhir, sebelum wisalah itu tempat mustajab doa. Nampak? Yang ketiga, selepas pada wisalah. Lepas pada wisalah sembahyang fardu. Lepas pada wisalah sembahyang fardu. Itu pun tempat mustajab doa. Yang keempat di antara bai dengan qomat. Bai dengan qomat tu apabila azan saja, maka Allah Ta'ala buka pintu langit untuk terima doa. Puak-puak kita ni tak cakna sangat. Punya tahun lepas bai qomat duk buat lagi. Buat kata ertinya. Itu saat strategik tu, saat yang paling mahal tu kita kena berdoa. Dan antara bai dengan qomat tu. Pak. Yang kelima di masa waktu akhir malam. Waktu akhir malam. Iaitulah malam ni kita bagi 3. 4 jam pertama, 4 jam kedua, 4 jam ketiga tu. Ada panggil sulusul akhir, 4 jam akhir tu. Atau sebelum subuh tu. Itu saat yang mustajab doa. Yang kelima, yang keenam semasa turun hujan. Semasa turun hujan. Berdoalah banyak-banyak. Dan seterusnya ialah semasa hari Jumaat. Hari Jumaat. Disebut dalam hadis Nabi, siapa dia baca ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, start pada semaya asar, siapalah ngorek pada hari Jumaat, nasya Allah akan terima doanya. Sebab di antara asar dengan ngorek itu ada tempat yang mustajab doa. Cuma tak ayat pukul berapa ya. Jadi pakai rakung semua sekali supaya kita rakung 10 akhir bulan Ramadan lah juganya. Siapa dia berdoa start daripada asar siapa ke ngorek, Tuhan akan terima doa dia. Dasar lagi doa yang mustajab ialah doa anak, doa dua ibu bapa kepada anak-anaknya. Doa dua ibu bapa kepada anak-anaknya. Selagi doa orang berpuasa. Semasa dia berpuasa tu, start pada dia puasa, siapa dah dia buka puasa, maka dia jadi orang yang mustajab doa.
Dan juga orang musafir, semasa duduk dalam musafir tu, orang tu mustajab doa. Dan satu lagi, orang kena zalim. Orang kena zalim oleh peribadi ke, zalim oleh satu puak ke, atau dizalim oleh kerajaan ke, atau dizalim oleh sesiapa pun, dia termasuk dalam golongan orang yang di mustajab doa. Itu di antara orang-orang Tuhan mustajab doa. Dan selagi doa mustajab juga, doa an zahril ghaib, doa di belakang orang yang minta doa kita, sahabat kita, kalau orang minta tolong doa kita, minta tolong dia, dia minta tolong kita berdoa, maka kita doa tu di belakang dia, mana tidak depan dia lah. Doa di belakang itu di rumah kita ke di mana ke mana, kita semasa kita berdoa tu dia tak ada depan kita, maka itu dipanggil doa yang mustajab juga. Jadi kita kena doa, kena guna senjata doa ni. Tidak tak mampu kita nak lawan dengan senjata-senjata musuh yang dalam bentuk kebendaan dan sebagainya. Itulah dia. Itu munajat. Munajat ni kita bisik dengan Allah Ta'ala. Kalau syaitan pergi munajat bisik dengan puak-puak dia, maka kita orang Islam pun kena bisik dengan yang maha kuasa, dengan iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sama-sama kita pun kena bisik juga untuk buat baik, untuk bertakwa kepada Allah, dan untuk nak melawan musuh-musuh Allah yang mengkhianati Islam dan seterusnya. Itulah najwa ni. Nabi kata idza kuntum salasah, Nabi kata kalau kamu bertiga, fala yatanaja rajulan dunal akhar, janganlah pula dua orang lelaki duk berkecek senyap-senyap dua orang ni, sedangkan seorang lagi itu dia congok, dia tunggu kawan ni sudah berkecek lah. Jadi susah hati kawan ni, dia berkecek ham ke apa ni, hatta takhtalitu bin nas, sehinggalah hak seorang lagi tu bergaul dengan orang lain atau berjumpa dengan orang lain pula. Fa inna dhalika yuhzinuhu, Nabi kata, sebab demikian kita bertiga, kita duk berkecek dua orang ni je, duk bisik dua orang ni lah, sedangkan seorang lagi tak tahu apa nama, duk berkecek senyap-senyap ni, boleh menduka citakan dia. Dia berasa duk cara aku ke, jadi duka cita. Sebab itu Ibnu Umar, salah sahabat Nabi nama dia Ibnu Umar, dia hanya bertiga pada asalnya, dia bertiga orang. Lepas tu mari seorang lagi, ada mustahak lah bakal nak kecek senyap-senyap, nak kecek sulit dengan dia. Jadi apabila mari seorang ni nak duduk kecek dengan dia, jadi seorang lagi tinggal seorang lagi, tunggu dia tiga kan. Kemudian oleh kerana Ibnu Umar ni takut bercanggah dengan firman Allah ni, dia panggil seorang lagi supaya buat kecek dengan hak seorang lagi. Pasal dia ada mustahak dua ni, dia tiga asal kan, dia tiga. Jadi kawan ni nya nak bisik dan nak kecek sulit dengan dia, jadi tinggal seorang lagi lah, tak boleh nak masuk seorang lagi pasal sulit ni. Jadi senang mau kuik orang lain, subuh mari kecek dengan hak seorang lagi tu, dia kuik yang kepak, mari kecek dengan saing dia hak tinggal seorang lagi tu. Buat apa tu? Pasal takut bimbang kawan tu terasa hati ke apa ke, jadi dia buat kecek, panggil seorang lagi buat kecek dengan hak seorang lagi hak tinggal tu. Sebab begitu sekali sahabat Nabi ambil berat tentang larangan Allah, supaya jangan bisik kalau kamu bertiga, jangan kamu duk bisik dengan dua orang ni dengan tinggal hak seorang lagi, sehingga kawan seorang lagi tu kecek dengan hak lain pula. Yang boleh dia sibuk kecek orang lain, dia tak teringat dengan hak ni atau tak cara dah mungkin dia sibuk dengan kecek seorang lagi tu. Tapi kalau duk congok, duk tunggu kawan ni duk sosis-sosis tu, jadi dia ubah hati lah, boleh menduka cinta ke ni. Jadi orang Islam ni tak boleh menduka cinta ke orang lain. Sebab begitu Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ini satu isu lain pula. Tadi isu bisik kan, ini isu tempat duduk pula. Wahai orang-orang beriman, idza qila lakum, apabila kamu diminta, qila atau dikatakan, diminta lakum kepada kamu, tafassahu, memberi lapang. Tafassahu dia peluah-peluah,
Tafassahu bila dikata kepada kamu peluah ke lapang ke tempat duduk kamu. Itu menafil majalis. Nah, berikan lapangan atau lapangkan tempat duduk kamu untuk orang lain. Sama ada tempat duduk ni dalam majlis pengajian seperti ini, ataupun tempat duduk tu punya tayi nak semaya Jumaat ke semaya Jumaat ke, ataupun tempat perhimpunan ramai kau masuk belakang lah tu. Apabila ada pihak pengurusi majlis ke ataupun tuan kerja ke gapo ke kata tafassahu fil majalis, tuan-tuan semua minta lapangkan peluah majlis ni, fafsahu, maka lapangkanlah, peluahkanlah majlis itu seboleh-bolehnya. Tak? Cara peluah tu macam-macam lah. Sama ada duduk tu berapak ke, ataupun duduk tu dengan akak sikit kaki ke, ruai korang yang boleh duduk retak ke, macam-macam lah cara peluah tu. Misal pada hari Jumaat dan sebagainya, kena peluah. Balasannya, yafsahillahu lakum. Kalau kamu ni beri tolong orang lain dengan cara memberi ruang atau memberi peluang orang nak duduk bersama, terutama semaya Jumaat katalah. Tempat kita ni tidak terasa sangat sebab orang kita ni dia tak suka duduk depan-depan ni, dia duduk belakang-belakang tu. Tu perangai orang kita. Dia tak berebut sangat depan-depan ni, jadi tak ada masalah. Tapi kalau kita tengok di Madinah, di Masjid Madinah, Masjid Mekah, orang pakat lagi duduk depan belakang. Nak ambil kelebihan tu di Raudah lah, depan Kaabah lah, dalam masjid lah, Allah berjuta-juta lepas tu ramai retek ni. Jadi masa tu kalau tak ada semangat ni, balahnya bertimbuk dalam masjid lah. Atau sebagainya. Dan benda ni berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah pada satu hari, ayat ni mengikut Ibnu Abi Hatim daripada Muqatil mengatakan ayat ni turun pada hari Jumaat. Sebab turun ayat ni, Muqatil kata ayat ni turun pada hari Jumaat, iaitu waqad ja'a nasun min ahli Bad. Marilah seorang yang dia ni memang ahli Badar. Apa makna ahli Badar? Orang yang dah perang, orang yang dah ikut dalam peperangan Badar. Jadi orang yang perang dalam perang Badar ni diberi penghormatan khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga sampai Nabi kata, kamu ahli Badar, buatlah apa saja kamu nak buat, sebab Allah sudah mengampunkan segala dosa kamu. Maknanya besarnya, tingginya kedudukan orang yang dah perang dengan Rasulullah dalam perang Badar. Sebab tu ramai di kalangan sahabat menyesal. Hak tak ada ikut sekali dari perang Badar tu, cukup menyesal. Sebab kedudukan orang yang sempat perang Badar ni diberi begitu tinggi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sudah dijanji syurga dan diberi penghormatan yang besar di dunia ini. Oleh kerana orang ini dihormati oleh Allah begitu tinggi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sangat menghormati orang-orang ni. Rasulullah sangat hormat kalau dia ni jumpa dengan orang-orang yang terlibat dengan perang Badar ni. Rasulullah cukup hormat kerana mereka ini dihormati oleh Allah. Jadi ada satu kali Jumaat, salah seorang yang terlibat dengan perang Badar ni pergi sembahyang Jumaat. Nas tu mana ramai lah. Pergi satu kumpulan, pergi sembahyang Jumaat, puak-puak ahli Badar ni. Wa fil makani dayiq, gigi tu penuh dah orang di masjid, penuh dah. Apabila penuh falam yufsah lahum, jadi hak orang duduk dapat tempat dah dalam masjid Nabi ni tidak melampangkan tempat untuk mereka duduk. Jadi pakai wasnya gitu ya. Ada kita boleh duduk tempat sedap lah ni, pakai wasnya gitulah. Jadi faqamu ala arjulihim. Jadi hak ahli Badar ni pakai duduk diri gitulah. Pakai duduk diri. Apabila Rasulullah tengok orang-orang yang terlibat dengan perang Badar ni duduk diri,
Dan sedangkan orang hak duduk di dalam masjid Rasulullah ni tak beri tepat pada mereka-mereka yang dihormati oleh Allah ini. Fa'aqamahum nafaran. Lalu Rasulullah pun kata, bangun. Nah, dia suruh orang yang duduk dah tu bangun. Nah, suruh bangun serama mana? Serama ahli Badar tu lah. Apabila bangun serama ahli Badar tu, wa ajlasahum makanahum. Lalu Rasulullah kata, Rasulullah selekai hak ahli Badar ni duduk tempat mereka tu. Rasulullah bangun orang ni, ambil suruh duduk. Jadi hak lagi tu suruh cari tempat lain lah. Gitu. Jadi ambil orang dihormati oleh Allah ahli Badar ni, suruh mereka ni bangun duduk situ. Jadi orang yang Rasulullah suruh bangun ni tak sedap. Fakariha ulaikan nafar. Lalu orang yang Rasulullah suruh bangun, suruh beralih sikit ke tempat tu, tak senang hati lah. Rasa tak senang hati dah kita boleh tempat dah Rasulullah suruh bangun. Walau pun mereka bangun juga, tapi nampaklah tak apa happy. Nah, pasal dia boleh duduk dah. Kerana nak hormat kepada ahli Badar ni, Rasulullah suruh bangun dan Rasulullah mempersilakan supaya orang-orang yang dihormati ini duduk. Supaya dalam masjid kita lah. Tapi masjid kita ni kalau sultan kalau nak mari, orang besar nak mari, dia hafaz sejadah dulu lagi tak? Dia hafaz sejadah dulu lagi. Tu kata sultan nak mari. Jadi tak berebut lah tempat tu. Tempat kita ni tak ada masalah. Jadi walaupun kerana itulah maka turunlah ayat ni. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila dikata kepada kamu tafassahu, lapangkanlah, peluahkanlah dalam majlis-majlis kamu duduk ni, fafsahu, hendaklah kamu pakat peluah. Akhirnya yafsahillahu lakum, nasya Allah akan meluahkan kehidupan kamu. Kata ulama tafsir yang dimaksud dengan yafsahillahu lakum ni, maksud yang Allah Ta'ala peluah ni bukan peluah tempat duduk tu saja. Allah Ta'ala peluah kehidupan kamu semua. Nampak tu? Maksudnya ayat ni menunjukkan bahawa siapa-siapa yang meluaskan, sesiapa yang melampangkan dan memudahkan sesuatu hamba Allah, tak kira lah dalam bab majlis ke, dalam bab gapo pun dalam hidup kita, dalam bab jiran ke, ataupun dalam bab apa ke, siapa-siapa yang memberi kelapangan hidup pada seseorang, maka Allah Ta'ala akan mempeluahkan kehidupan dia. Itu mana yafsahillahu lakum. Sama ada peluah tu dalam bab rezeki, dalam bab kebaikan, dalam bab apa di dunia dan juga di akhirat. Ni kena berapa dada lah ni. Mana orang yang memberi kemudahan kepada orang lain, memberi kelapangan hidup kepada orang lain, Allah Ta'ala akan peluah kehidupan dia, kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat. Dan kata ulama tafsir, wala yanbaghi lisyakhsi an yuqayyid al-ayat bitafassul fil majalis faqat. Kata dia, tidak layak bagi seseorang, tidak sepatutnya bagi seseorang, maknanya bab tafassahu ni terikat dengan majlis saja. Jangan mengikat ayat ni dengan hanya majlis. Tetapi yang dimaksud dengannya, apa saja kita lampangkan kebaikan kepada orang Muslim dan memasukkan kegembiraan dalam hati orang Islam. Kita mengembira ke orang, menyenang ke orang, melepas ke kesusahan orang, termasuk yafsahillahu lakum juga. Katakanlah kalau seorang itu susah, jiran kita ke, keluarga kita ke, saudara mara kita ke, yang susah, lalu kita tolong dia, termasuk tafassahu juga itu pun. Orang sakit ke, orang demam ke, orang berapa ke, sebab Nabi kata man yassara ala mu'sirin, man yassara ala mu'assar ataupun mu'sar, orang yang susah. Siapa yang menolong orang susah ni, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa dia tolong orang susah, maka Allah Ta'ala akan permudah urusan dia di akhirat, di dunia di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah tu senantiasa tolong hamba dia
maka nal abdu fi auni akhihi, apabila seorang itu tolong saudara dia. Nampak tu? Itulah janji Allah, yafsahillahu lakum. Siapa dia peluah kehidupan umat Islam, Allah Ta'ala akan peluah kehidupan dia. Ini disebut dalam tafsir Ar-Razi ni, tafsir yang besar. Dan hadis ini dikeluarkan oleh Muslim daripada Abi Hurairah. Begitu. Nah. Wa idza qila lakum unshuzu, dan apabila dikata kepada kamu unshuzu, bangun. Unshuzu ni bangun, seperti Rasulullah membangun orang-orang yang duduk di masjid dah untuk beruluan kepada ahli badan ni. Sebab Rasulullah lah dikira sebagai tuan majlis tu tak? Sebab Rasulullah ni apabila dia mengajar, sahabat dia masuk dekat belakang. Semua sahabat-sahabat masuk dekat. Nak bagi perhatian sepenuhnya. Jadi kerana tu apabila tak muat, Rasulullah suruh bangun. Apabila disuruh bangun, fansuzu, maka kamu hendaklah bangun. Jadi jangan dia buat kerak-kerak gitulah. Dah kalau kita dengar pengurusi majlis suruh bangun, bangunlah. Kalau pengurusi majlis suruh masuk, masuk. Nah, ni kadang-kadang setengah-setengah majlis tu kan, pengurusi tak cakap nak panggil, tak masuk. Kokak-kokak panggil, kokak-kokak tuan-tuan semua dipersilakan masuk, dipersilakan. Tak era pun. Ni menunjukkan orang dia tak faham ayat ni. Dia tak faham. Nah. Allah, letih main puak kita ni. Tu puak hang mengaji dah tak kata tu. Tak mengaji kak. Nah. Ada juga hak jenis kerak-kerak pengurusi kata, bangun dulu. Betul, penuh ke? Tak bangun ada gitu ya. Tak leh lagu tu. Allah Ta'ala sudah arah dah, wa idza qila lakum unshuzu fanshuzu. Apabila dikata kepada kamu, tak kira jom mengata tu pengurusi ke tuan kerja ke, bangun, maka kamu kena bangun. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Supaya apa? Supaya kamu ni ikut jemaah. Sebab orang Islam ni kena duduk dalam jemaah. Dia tak boleh duduk berat-berat kongsi-kongsi, tak boleh. Salah satu daripada benda fardu dalam Islam ni ialah hidup berjemaah. Sebagaimana Sayyidina kata, la islama illa bijamaah. Islam ni kok mana-mana pun tak akan jadi, tak akan sempurna kecuali kena masuk jemaah Islam. Dia tak boleh duduk sendiri yang berhak gitu. Wala jama'ata illa bi imarah. Jemaah pun tak jadi kecuali kena ada pimpinan. Kita kena latih pimpinan. Wala imarata illa bi ta'ah, dan pimpinan tidak akan jadi kecuali dengan taat. Kalau pimpinan suruh arah bangun, kena bangunlah. Yang dia buat kerak-kerak gitu. Dia tutup suruh masuk. Betul sah. Dan kita mengaji ni pun tuan-tuan semua, kalau boleh betul sah, supaya kita duduk dalam semaya. Kita betul sah, supaya duduk dalam semaya. Gitu. Jadi amat pelik juga setengah-setengah orang kita ni, kalau semaya punya time semaya Jumaat, betul molek sah. Tapi kalau tu punya time semaya mayak, pun orang dah habis sah tu. Apa? Kalau mak bapa yang jadi hak sah dua, jadi sah kan. Bapa kita duduk seperti biasa. Bapa duduk kucah sah tu. Tak sudah hongar mari, duduk di sah masing-masing. Semua semaya mayat Mekah kan. Semaya mayat Mekah ni Tok Bilal kata, apa nama tu semua apa ni, dia adalah Tok Bilal panggil semaya mayat kan. Maka semua tu duduk di tempat masing-masing. Tidak hongar ke depan. Apabila tanya Allah lah, dia pun seluruh masjid tu ini molek. Tidak kata hongar ke depan, berjalan ada. Duduk di tempat masing-masing. Sebab apa kita tak boleh lagu tu? Apa? Pasal dia kata moga semaya mayat tak ada rokok-rokok berapa penuh. Penuh tu jadi huru-hara habis sah tu. Sedangkan sah tu sunat, kena jaga. Bagaimana agak-agak? Kena itu molek ni.
Kalau mengaji ni pun kalau betul sah supaya semaya tu comel, tidak nampak bolong dah. Sebab semaya tu mengajar kita supaya hidup berjemaah dan mengikut saf masing-masing, baru dia nampak bolong. Parking pun gitu juga. Boleh orang kata tak boleh parking sini, jangan boleh ada parking ya. Kena alih ya. Kena ikut pimpinan, ikut pengurusi dia. Tidak huru-hara dah. Orang jenis lagu ni sebenarnya orang yang boleh buat kira gini ni ialah orang berilmu dan juga orang berilmu. Kalau main orang jahil payah. Dia tak dengar kata orang jahil. Orang tak berilmu ni payah tak dengar kata. Sedangkan Sayyidina Umar kata Islam ni tak akan sempurna kecuali ada jemaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Jemaah pun tak jadi kecuali kena ada pimpinan. Pimpinan pun tak akan jadi kalau tak ada ketaatan. Pakai wadak belakang tak lagi juga. Dia kena taat. Itu benda-benda wajib belakang tu. Oleh kerana tu orang yang dengar kata orang boleh disiplin ni orang beriman dengan orang berilmu ya. Orang berilmu ni memang orang yang taat pada jemaah, taat pada pimpinan. Orang berilmu pun begitu juga. Sebab tu Tuhan kata yarfa'illahu alladhina amanu minkum, supaya Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dari kamu. Sebab orang beriman ni apabila Tuhan kata ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu, memang dia ikut sengerti. Sama dia juga orang berilmu, dia ikut ilmu. Sebab Tuhan suruh ni adalah ilmu dan iman. Kalau iman saja tak ada ilmu tak lagi, dan kalau ilmu saja tanpa iman pun tak lagi. Dua-dua tu kena campur. Sebab tu Tuhan angkat martabat orang berilmu dan angkat martabat kedudukan orang berilmu. Jadi dua kali Tuhan angkat tu. Pertama orang berilmu. Orang berilmu ni Tuhan angkat martabat dia lebih tinggi daripada orang tak berilmu. Sama orang tak berilmu tu kerana jahil ke, tak berilmu kerana kafir ke, tak kisah. Orang berilmu tetap orang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Alhamdulillah kita sudah berilmu. Lepas pada dia berilmu, dia mengaji sampai dia menjadi orang berilmu, diberi ilmu oleh Allah. Tuhan angkat pula derajat dia. Yang dua kali angkat. Pertama Tuhan angkat kerana dia ni beriman. Yang kedua Tuhan angkat dia kerana dia berilmu. Dia bukan setakat dia beriman, tapi dia mengaji, dia belajar hingga sampai dia diberi ilmu oleh Allah sebagaimana Allah Ta'ala beriman ke dia. Dia dua kali kena angkat dia. Mana tinggilah dia kedudukannya. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan ingatlah Allah amat mengetahui, amat mendalam pengetahuannya. Bima khabir ni maknanya Tuhan tahu belaka, tak boleh nak susu. Asal khabir ni dalam bahasa biasa dia panggil pakar. Kalau bahasa biasa kita ni, bahasa Arab biasa dia panggil khabir, mana orang pakar. Orang pakar ni mana orang tahu belaka dalam bidang tu. Khabirun khubara dia panggil. Tapi kalau pakar ni dia tahu setakat tu ya, tapi Allah ni maha pakar. Mana dia tahu secara mendalam dalam semua hal. Termasuklah dalam hak kamu buat atas dunia ni, tak boleh nak susuk daripada Allah Ta'ala. Dia tahu belaka. Sama ada dia buat tu secara peribadi ke, secara organisasi ke, kerajaan ke, berapa ke, semua Tuhan tahu, tak boleh nak susuk. Jadi kalau orang tu kenal Tuhan, tak berani nak buat benda-benda karut ni. Tapi puak-puak sekular ni dia tak kisah. Sebab bagi dia Tuhan-Tuhan ni dalam agama yang ada ya. Agama ni semaya puasa je. Sebab tu jangan duk campur agama dengan politik, dengan ekonomi, dengan jangan duk campur, sebab tu tak terlibat dengan agama. Itu ajaran sesat moden dia panggil. Itu ajaran sesat yang dibawa oleh penjajah dan mendapat pasaran yang baik dalam pemikiran orang yang mengaku dirinya Islam. Padahal ajaran itu ajaran sesat. Kita jangan ikut puak-puak sesat ni. Kena ikut Quran dan ikut Nabi. Hak ni hak tidak sesat ni. Kalau buat Islam sekerak, tidak Islam sekerak tu, itu bukan. Itu bukan. Jadi ayat ni kata Ibnu Mas'ud, ini sahabat Nabi yang alim dalam bab Quran. Ibnu Mas'ud ni. Kata Ibnu Mas'ud, madahallahu ulama fi hadhil ayah.
Kata Ibnu Mas'ud, Allah Ta'ala puji ulama, orang yang berilmu, tak kira siapalah, asal dia berilmu dengan ilmu Rasulullah ajar ni, maka Allah Ta'ala puji dengan ayat ini, iaitulah dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maknanya kenaikan pangkat dalam Islam ni, kenaikan pangkat di sisi kerajaan Allah Ta'ala dengan dua cara. Siapa-siapa nak naik pangkat, nak dapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kena dua cara. Pertama dengan iman yang sebenar, dan juga dengan ilmu yang betul-betul dia amal. Kalau ilmu tak amal pun tak ada juga. Tu. Sebab itulah disebut dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata yashfa'u yaumal qiyamah salasah. Di akhirat nanti Allah Ta'ala beri kuasa boleh tolong orang ni 3 golongan. 3 golongan ni Allah Ta'ala beri mandat, beri kuasa boleh tolong orang lain, boleh memberi syafaat pada orang lain. Yang pertama, al-anbiya, golongan nabi-nabi dan rasul. Nabi, rasul, dia ada kuasa syafaat, boleh tolong umat dia, dia boleh tolong. Terutama Nabi kita Muhammad SAW, dia ada asy-syafa'atul kubra, kuasa memberi syafaat yang terbesar sekali. Yang kedua, summal ulama, satu golongan lagi yang boleh tolong orang, dia boleh memberi syafaat pada orang, ialah ulama, orang-orang yang berilmu Islam, yang beramal dengan ilmu dia. Dia mengajar orang, dia ajuk orang kepada Islam. Ulama juga boleh tolong anak-anak murid dia, dia boleh tolong orang lain. Summa asyuhada, kemudian orang-orang mati syahid. Orang mati syahid juga boleh tolong orang lain. Inilah 3 golongan yang Tuhan beri penghormatan yang tinggi, yang boleh tolong orang lain. Anbiya, ulama dan syuhada. Ulama tu duduk nombor 2 lepas pada Nabi. Yang ketiga baru syuhada, orang mati syahid. Jadi kita kena mengajilah. Dia ulama ni orang berilmu, asalnya alim seorang. Kalau ulama ni ramai, boleh kalau kita Melayu ni seorang pun ulama juga. Tak apalah, gomo gilah. Tu dia. Jadi kita kena mengaji biar ilmu. Dan kita ni pun orang tak ada ilmu, dikira orang alim dah tu. Mana orang yang tahu, yang mengaji ni alim dah tu. Cuma alim ni ada hak alim, hak kecil, ada hak sederhana, ada hak besar. Kita gitu kan? Dan kita ni sudah mengaji, hak kita dah mengaji surah Majadalah ni, surah yang ke-55 dah ni. Tak alim lagi. Kalau zaman dulu 55 surah ni berapa tahun turun tak? Tiap waktu turun 55 surah ni berapa tahun lama? Tak, Quran ni turun dalam masa 23 tahun tak? 55 surah ni lama Sebab Quran ni turun sikit-sikit tak? Mana kita ni alim dah ni kalau nak kira. Cuma amal kedua tak tahulah. Itulah penghormatan yang Tuhan beri kepada orang beriman dan orang yang berilmu. Jadi sepatutnya bagian ni kita kena bersungguhlah menjadi seorang beriman yang sempurna, yang besar, yang menjadi ulama yang besar juga, boleh mengajar orang lain, boleh mendidik, memimpin, menyuruh ma'ruf, menalar munkar. Banyaklah kerja ulamanya. Dan kita orang tahu kan? Kita orang tahu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza najaitumur rasul, apabila kamu bermunajat dengan Rasul, yang apabila kamu menghadap Rasulullah untuk bercakap dengan Rasulullah face to face, muka ke muka kan, ataupun ada masalah nak bercakap dengan Rasulullah sama seorang mengenai sesuatu perkara, kalau kamu nak bermunajat, mana nak bisik dengan Rasulullah, nak berkecek sulit dengan Rasulullah, itu mana najaitum. Faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka hendaklah kamu bersedekah pada fakir miskin sebelum kamu memulakan munajat dan penghadapan itu. Ini satu lagi ayat Quran yang turun kepada sahabat Nabi, kepada orang Islam pada masa itu. Masa nak jumpa dengan Rasulullah, nak bercakap sulit dengan Rasulullah, kena sedekah dulu. Sedekah pada orang miskin luar. Setelah sedekah, barulah boleh menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dzalika khairul lakum, pemberian sedekah itu adalah lebih baik bagi kamu, wa athhar, dan lebih bersih. Yakni kebaikan bersedekah itu dapat membersihkan kamu daripada sifat bakhil dan kedekut, dan menjadi sifat munafikin. Sebab orang munafik ni salah satu sifat dia kedekut. Kedekut. Lepas tu dalam keadaan tu pula, kalau ada orang sedekah, dia pakai menganyi pula. Alah, sedekah sikit lah, sedekah tu tak padai lah. Dia je tak ada pun. Ni perangai orang munafik, suka duk kata korang. Fa'in lam tajidu, kalau kamu dalam pada itu, kalau kamu tidak dapat barang yang hendak disedekahkan, fa innallaha ghafurur rahim. Kamu dibenarkan juga mengadap Rasulullah mengenai perkara yang tak dapat tidak. Bukan kata tak boleh langsung. Boleh, kerana Allah sesungguhnya Allah tak amat pengampun dan lagi amat penyayang. Ini masalah nak bermunajat dengan nak ada rahsia dengan Rasulullah. Dia turun ayat ni suruh bagi sedekah dulu. Disebut dalam ayat ini, kata Allah Ta'ala mewajibkan sedekah ni. Allah Ta'ala mewajibkan beri sedekah sebelum berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kisnya lagu mana? Kisnya masa ramai berdoa orang jumpa dengan Rasulullah. Tak ada cerita dia. Jadi orang tu nak jumpa dengan Rasulullah, orang nak jumpa Rasulullah, jadi ramai nak jumpa Rasulullah. Lalu turun ayat ni, siapa-siapa nak jumpa dengan Rasulullah kena sedekah dulu kepada orang miskin. Carilah mana-mana orang miskin, sedekah dulu, lepas tu baru boleh masuk jumpa dengan Rasulullah. Jadi apa boleh kena sedekah ni weh? Jadi orang-orang kedekut tu tak apa nak jumpa lah. Ni juga nak tapih. Nak tapih hak mana sengati, hak mana tak sengati orang nak jumpa Rasulullah ni. Sebab orang munafik ke jumpa juga. Hak munafik pergi jumpa dengan Rasulullah, begitulah begini, macam-macam cerita. Semasa jumpa Rasulullah tu dia dapat macam Islam dah. Macam betul-betul Islam. Jadi apabila Allah Ta'ala wajib nak masuk jumpa dengan Rasulullah, kena sedekah dulu. Jadi puak-puak hak munafik ni, ini kaki kedekut tak pergi jumpa dengan Rasulullah. Nak barat ni, kena sedekah dulu ni. Kedekut lah dia nya. Jadi dia ingin sikit Rasulullah ni, beban jumpa dengan orang ni. Jumpa dengan orang ni letih Okey, ayat tahulah barang ni. Jadi kita dengar masalah jumpa tu satu. Masalah dia tu, begini lah. Allah, kata berat kerjaan ni. Jadi nak ayat Rasulullah teruk lagi lah. Rasulullah teruk lagi. Jadi Allah Ta'ala buat lagu ni nak test. Jadi hak munafik pun kajah lalu apa kena sedekah ni. Jadi munafik ni kalau bunyi sedekah, bunyi derma, bunyi infak fisabilillahnya, dia kajah lalu. Dia kajah lalu. Ada pun sahabat-sahabat Nabi tak ada masalah. Jadi akhirnya ayat ni waktu turun sebentar aja. Waktu turun sebentar, kata setengah ulama, ayat ni hanya beroperasi ayat ni hanya diwajibkan selama 10 malam ya. Selama 10 malam, lepas tu dimansuhkan. Kata Al-Kalbi hanya semalam aja ayat ni beroperasi, lepas tu dimansuhkan. Gitu. Jadi orang hadis sedekahnya Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib dah dalam masa 10 hari atau dalam masa semalam, mengikut dua riwayat ni, dia jumpa Rasulullah sekali, dia sedekah sekali. Ada pun sahabat-sahabat lain, ada juga hak tak ada. Dan mereka tahu bahawa sedekah ni bukan kata apa-apa dak. Sedekah ni nak test, nak tahu hati perut tu setara mana. Mana kalau orang kedekut ni, imannya tidak sempurna lagi. Tapi hak buat munafik ni berasa berat benar. Berasa sebab dada kerana beri sedekah ni.
Lalu Allah Ta'ala mansuhkan. Mansuh ayat. Mansuh ni dibatalkan. Penguatkuasaan ayat 12 ni dengan ayat 13. Aashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Adakah kamu takut akan kemiskinan? Kamu duk takut miskin kah? Disebabkan an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, disebabkan kerap kali kamu memberi sedekah, sebelum memulakan penghadapan kamu dengan Rasulullah. Kamu takut miskin kah? Nak beri sedekah dulu. Jadi kalau sedekah ni nak jumpa sekali sedekah. Kalau dua kali. Kalau dalam sebulan, kalau dalam seminggu tu 4-5 kali kena sedekah. Siap kali nak jumpa kena sedekah tak mau. Berapa kamu takut miskin kah? Jadi oleh gitu, setengah-setengah orang berasa berat, terutama orang hak kaya-kaya kan. Disebut di dalam ni, wa kana taklif maqsudan alal aghniya. Hak kata kena sedekah ni ditumpukan kepada hak kaya-kaya. Hak tak ada gawa satu tu nak sedekah gapo ni? Hak kaya-kaya tu lah. Supaya dengan sedekah ni boleh menyucikan hati mereka dan boleh menghapuskan dosa mereka dengan sebab sedekah tu. Dan juga boleh bantu orang Islam. Dia kalau tak paksa-paksa, tak berwajib, tak nyemburi, buat kaya ni. Kalau siapa setengah-setengah tu, dia berapa dah? Dia menazar dah. Menazar. Kalau tak menazar, tak beri. Hanya sahabat Rasulullah ada satu dua ayat Rasulullah tegur kata dan nak buat kebajikan apa duk menazam gitu semuanya. Sebenarnya orang menazam orang kedekut. Orang kedekut. Sebab kalau tak menazam tak beri dia. Kalau tak ada sebab tak beri. Oleh kerana menazam tu wajib kena beri, maka barulah dia kena beri. Orang jenis lagu orang kedekut. Jadi orang nak buat kebajikan ni tak payah nazar-nazar pun. Nazar tak payah nazar kebajikan ni. Dah kata kan? Beri lah. Supaya Rasulullah nak teh lah, macam Allah Ta'ala nak teh. Orang kaya ni rupa-rupa nyamuk dia tengok orang ni padahlah dia kaya pun setengah-setengah pakai semua. Padahlah dia kaya pun kedekut rupa-rupanya. Kau kaya kau kedekut rupa-rupanya. Hak kedekut tu lah, hak dia dermawan tu lain lah ni. Tapi hak kaya yang bermasalah ni. Kau kaya kau kedekut. Patut kau kaya kau. Ada setengah-setengah tu dia tak beri zakat. Orang kita tanya tak ada kau zakat tahun ni. Zakat tak beri tahun ni, tak ada zakat. Tapi dia sedia hempor kat orang tu, hempor kat orang ni, hempor. Jadi zakat tak bayar, dia beri hempor kat orang. Apa kerjaan ni? Apa kerjaan? Jadi nak mengada-ngada. Hak fardu, hak betul-betul benar kena bayar zakat, dia tak bayar. Hak hempor ni tak asal beri hempor ni kan, dah jadi baik, dah jadi kenal, dah jadi orang puji, dia kata tu. Dia ada masuk luar sikit. Dan kalau ikhlas pun kena buat hak fardu tu lah dulu. Semua juga setengah-setengah orang tu kokah Mekah, kokah umrah, kokah umrah. Tahu kan tak payah. Tu pun satu penyakit kata. Allah. Tapi Tuhan kata susah sebab apa kamu duk takut kemiskin kan? Kena sebab kamu nak beri sedekah ni. Fa izlam tafa'alu, kalau kamu tidak melakukan perintah itu, kalau tak buat apa tak apalah. Wa taballahu alaikum, Allah pun memaafkan kepada kamu kerana kamu tidak mampu. Nak mari jumpa sekali kena sedekah, berasa kamu tak mampu, tak apalah. Maka hukum itu ataupun undang-undang itu dimansuhkan dengan ayat ni. Ayat 12 ni dimansuhkan dari segi hukumnya, tapi dari segi bacaannya masih kekal. Walaupun ayat ni mansuh dari segi hukum, tapi apabila kita baca tetap boleh pahala. Tetap boleh pahala. Maknanya mansuh dari segi wajib telah, tapi dari segi sunat bersedekah tu berterusan. Fa aqimus salah, dirikanlah semaya. Wa atuz zakah, wa atawuz zakah. Semaya itu hubungan kita dengan Allah, dan berikanlah zakat itu hubungan kita dengan manusia sebagaimana sewajibnya.
Zakat ni wajib lah, sedekah tak wajib. Tapi sedekah ni diperwajibkan, lalu dimasukkan sebentar ya. Kata setengah semalam je hayat ni berkuat kuasa, dia kata setengah 10 malam. Lalu dimasukkan. Boleh ingat tak? Wa ati'ullaha wa rasulah, ta'ala kamu kepada Allah dan Rasulnya, wallahu khabirum bima ta'malun. Dan ingatlah Allah Ta'ala mendalam bima ta'malun, akan segala apa, mendalam pengetahuannya akan segala apa yang kamu lakukan. Ayat ni ayat agak panggil ayat matiawah, ayat akidah matiawah kan. Kamu buatlah gapo patah dunia ni, Tuhan tahu belaka, tak boleh nak susu. Dia Tuhan tahu ni bukan setakat tahu, dia rekod. Nah, kamu dia akan dibawa ke mahkamah, akan dibicarakan, akan dibentangkan, dan akhirnya dibalas syurga ataupun neraka. Bukan setakat tahu saja ni. Dia manusia ni, dia malu benar, dia takut benar kalau dia tahu benda-benda hak tak molek. Kalau tahu hak molek boleh kira juga. Apatah lagi hak Tuhan yang tahu, lebih pada polis tahu, lebih pada SB tahu lagi ni. Kalau orang tu menegah dadah, pengedar dadah, kalau polis tahu, SB tahu, takut dia tak. Tapi kalau Tuhan tahu tak apa, tak takut. Tu jenis-jenis orang nyakit tu payah sikit lah. Begitulah seterusnya. Setakat itulah dulu, yang baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kurang itu daripada kelemahan diri kamu sendiri, meminta maaf banyak. Dan tuan-tuan semua tolong amal lah kita belajar hari ni. Dan balik lagi baca, baca dengan pahamnya sekali, dengan baca, jangan baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.